Luar biasa, tengok hasil ni. Kalau kamu nak capai kejayaan yang sama macam saya dengan tanaman kamu, walaupun dengan yang paling susah yang selalu gagal, teruskan menonton. Sebab hari ini saya akan tunjuk satu kaedah yang pecahkan semua batasan yang kamu tahu selama ini. Jadi, sila beri perhatian, catat nota dan kalau ada apa-apa soalan, tanya saja di ruangan komen. Kita mula sekarang. Sekarang betul-betul, jom kita mula. Perkara pertama yang kita akan buat ialah tengok bahan-bahan apa yang kita perlukan. Dan saya nak beritahu awal-awal, tak ada benda pelik, tak mahal dan tak susah langsung. Semua ni kamu boleh dapatkan dengan mudah. Kita akan perlukan 2 sudut kecil daun willow kering. Benda ni boleh didapati di mana-mana kedai herba, kedai produk semula jadi atau beli saja secara online. Setengah liter air, itu saja. Agar-agar sangat penting guna agar-agar neutral, tanpa pewarna dan tanpa bahan tambahan. Sangat senang nak dapat, sangat murah dan boleh digunakan untuk banyak lagi pembiakan pada masa akan datang. 2 balang kaca bertutup, juga serbuk kayu manis. Ini memang klasik kat saluran ni, semburan air dan sudah tentu 1 keratan pokok limau dan 1 keratan pokok avokado. Dengan semua ni, kita akan cipta satu medium yang lengkap dengan segala keperluan keratan untuk keluarkan akar. Sekarang kita mula dengan menyediakan asas untuk keseluruhan sistem ni, infusi daun willow. Dalam periuk, kita masukkan 500 ml air dan didihkan air itu. Bila air dah mula mendidih, kita tambah 2 sudu teh daun willow. Tutup api dan biarkan daun-daun tu meresap dengan tenang. Langkah ni sangat penting sebab willow mengandungi oksin semula jadi, iaitu hormon yang terlibat secara langsung dalam proses pengakaran. Bila infusi dah siap, kita tapis betul-betul. Kita nak cecair yang bersih, tanpa sisa tumbuhan atau partikel. Selain tu, dengan mendidihkan air tadi, kita dah hapuskan sebarang kulat atau bahan organik yang boleh merosakkan medium ni. Bila kita dah tapis infusi willow tadi, kita masukkan semula ke dalam periuk. Dan sekarang, perhatian, sebab kat sinilah ramai orang buat silap. Untuk 500 ml infusi, kita akan tambah 1 sudu teh kecil agar-agar saja. 1 je, tak lebih. Bukan 1 sudu besar, bukan 2 sudu dan tak perlu lebih banyak daripada tu. Dengan nisbah ni, kita dapat tekstur yang sempurna untuk pertumbuhan akar. Agar-agar ni sangat kuat, tahan lama dan senang sangat nak cari. Kau boleh jumpa kat mana-mana kedai herba atau cari je kat internet. Lagi satu, harganya pun murah dan boleh guna untuk banyak kali pembiakan sepanjang masa. Lepas kita tambah agar-agar, kacau elok-elok dan letak periuk atas api. Bila dah mula mendidih, kira 2 minit tepat sambil terus kacau, jangan berhenti langsung. Kau akan perasan macam mana cecair itu berubah. Ia mula jadi lebih pekat, lebih sekata dan lepas 2 minit tu, kita angkat dari api. Sekarang kita tuang kandungan tu ke dalam balang kaca. Bahagikan cecair itu sama rata, 250 ml dalam satu balang, 250 ml lagi dalam satu lagi balang. Penting sangat, balang-balang tu mesti betul-betul bersih dan disterilkan. Lepas dah siap, kita cuma biarkan kandungan tu sejuk. Bila dah sejuk, agar-agar tu akan mengeras dan jadi macam jeli yang stabil. Inilah medium di mana keratan batang tu akan membesar selama berminggu-minggu tanpa kita perlu risau sangat. Sementara medium tu tengah sejuk, kita sediakan keratan batang. Kita potong 1 keratan pokok limau dan 1 keratan pokok avokado. Saiznya kena cukup supaya boleh masuk sepenuhnya dalam balang. Sebab nanti kita akan tutup balang tu. Lepas dah potong, kat sini kita nak jelaskan satu perkara penting. Dalam kaedah ni, kita tak guna lidah buaya. Yang kita guna ialah serbuk kayu manis. Kita sapu kayu manis hanya pada bahagian luka di pangkal keratan atau mana-mana bahagian yang ada potongan. Tak perlu sapu seluruh keratan, cukup pada kawasan yang ada tisu terdedah saja. Kayu manis adalah anti kulat semula jadi yang sangat kuat dan akan melindungi kita sepanjang minggu-minggu pertama. Kita buang lebihan kayu manis dan siap. Bila agak-agak dah sejuk dan betul-betul pejal, kita masukkan keratan tadi. Letak dengan hati-hati sampai keratan tu teguh dan boleh berdiri sendiri. Medium tu sendiri akan pegang keratan tu.
Di sini, keratan dapat semua yang diperlukan. Hormon semula jadi dari pokok willow, penghidratan berterusan, kelembapan tinggi dan medium yang stabil. Sebab itulah sistem ini berkesan di mana kaedah lain gagal. Sebelum tutup balang, kita sapu pencegah yang sangat ringan. Untuk sediakan pencegah tu, kita perlukan 1 liter air, tambah secubit kayu manis, kacau rata dan tapis dengan kain halus atau penapis kopi. Kita masukkan ke dalam botol penyembur dan sembur nipis sekali sahaja. Sekarang kita letakkan balang-balang tu di tempat separa teduh. Jangan pernah kena cahaya matahari terus, sentiasa cahaya tak langsung. Kalau suasana panas lagi bagus. Panas mempercepatkan proses, sejuk melambatkannya. Penjagaan sistem ini sangat mudah. Pencegah kulat semula jadi yang kita buat tadi dengan kayu manis tu, kita akan sapu lebih kurang setiap 4 atau 5 hari. Dan ini untuk apa? Ini semata-mata untuk elakkan keratan tu daripada berisiko dijangkiti kulat. Sebab ia berada dalam persekitaran dengan kelembapan yang sangat tinggi. Kita memang tak nak langsung ada pertumbuhan kulat dalam balang tu. Boleh juga guna racun kulat kimia yang lebih kuat. Tapi sebenarnya racun kulat semula jadi berasaskan kayu manis pun dah cukup. Selain itu, kebersihan sangat penting. Setiap kali kita bekerja dengan keratan atau buka balang, kita mesti pastikan tangan betul-betul bersih dan kalau boleh, buat kerja tu di tempat yang bersih dan tak banyak angin. Kita sedang bekerja dengan bahan organik yang terdedah pada kelembapan tinggi. Jadi, apa-apa spora yang masuk ke dalam balang tu memang sangat berpotensi untuk membiak. Sebab tu, setiap 3 atau 4 hari, kita buka balang selama beberapa saat, biar angin masuk sikit, sembuh pencegah dan tutup balik. Itu dah lebih daripada cukup untuk pastikan sistem kekal bersih, stabil dan tak ada masalah sepanjang proses ni. Cara pembiakan macam ni lebih berkesan kalau dibuat masa bulan mengambang. Bukanlah sesuatu yang magik, tapi dah diperhatikan yang pada fasa ni, getah tumbuhan lebih tertumpu di bahagian bawah batang, jadi akar lebih senang tumbuh. Tak wajib pun, tapi kalau boleh pilih masa, eloklah buat masa bulan mengambang. Akhirnya sampai juga masa yang kita semua tunggu-tunggu. Dah lebih kurang 6 minggu berlalu, cukup tengok rupa dia sekarang. Tengoklah, memang menakjubkan. Akar dah berkembang sepenuhnya. Akar sihat, akar putih dan aktif. Semua ni dalam medium yang betul-betul semula jadi, tanpa bahan kimia yang keras dan tanpa menyusahkan diri. Dengan cara yang mudah, kita dapat hasil yang memang boleh buat orang cemburu, guna sistem yang stabil dan bagi keratan semua yang dia perlukan untuk membesar. Dan sekarang, bila keratan dah jadi macam ni, dengan akar yang banyak macam ni, inilah masa untuk kita ke langkah seterusnya. Dan sekarang datang bahagian yang sangat penting. Bahagian yang ramai orang tak ambil kira, tapi sebenarnya kunci supaya semua usaha sebelum ni tak sia-sia. Bila keratan dah berkembang dan kita nampak akarnya dah elok terbentuk, kita tak boleh cabut sesuka hati. Di sini, kita tak boleh tarik keratan tu. Sebab medium tu dah jadi gel dan agak-agak tu dah pejal, kita kena uruskan dengan sangat berhati-hati. Perkara pertama yang kita akan buat ialah gunakan pisau yang halus dan kelilingi bahagian dalam balang tu. Kita pisahkan perlahan-lahan gelatin tu dari dinding kaca. Perlahan, jangan gopoh. Ini akan membolehkan kita keluarkan blok agar-agar tu tanpa mencederakan akar secara langsung. Bila keratan dah dikeluarkan dari balang, kita boleh terus pindahkan ke dalam pasu. Kita guna substrat universal biasa. Tak perlu pun guna substrat khas. Letakkan keratan dan isi tanah dengan berhati-hati. Siram sedikit saja. Cukup untuk padatkan tanah. Jangan sampai bertakung air. Sekarang masuk bahagian yang sangat penting. Lokasi. Keratan ni tak biasa dengan kelembapan luar sebab ia dah tumbuh dalam mikroklimat tertutup dalam balang. Sebab itu, kita tak boleh letak dia di bawah cahaya matahari terus. Letakkan di kawasan separa teduh dengan cahaya tak langsung dan biar dia sesuaikan diri perlahan-lahan. Selain tu, kena ingat, akar dia tumbuh dalam medium berair, bukan dalam tanah. Jadi, kita kena sabar. Proses penyesuaian ni biasanya ambil masa lebih kurang 7 hingga 10 hari. Sepanjang tempoh tu, kita cuma perhatikan je.
Bila kita nampak keratan tu kekal teguh dan mula berkembang dengan normal, kita tahu proses penyesuaian tu berjaya. Dan macam yang awak tengok, tak ada sebarang helah pelik pun. Ni satu cara, satu kaedah yang sangat semula jadi dan sangat mudah. Inilah salah satu rahsia besar yang selalunya orang tak nak dedahkan. Dan kalau video ni bermanfaat untuk awak, kongsikan dengan sesiapa yang cintakan tumbuhan macam saya juga. Tekan like dan tolong saya supaya video ni sampai kepada lebih ramai orang. Sebab kandungan macam ni jarang dikongsi. Dan kalau awak ada apa-apa soalan, tinggalkan saja di ruangan komen bawah ni. Saya akan bantu tanpa sebarang syarat. Terima kasih banyak sebab sudi tengok sampai habis dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.